وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. InsyaAllah, Masya Allah, wa tabarakallah, kita baca kitab Bahrul Mazi balik, terus kepada maksudlah, supaya tidak membuang masa kita ambil faedah ilmu ni, iaitu kitab Bahrul Mazi jilid 1 dan 2 pada muka surat 108, yang didatangkan dalam bab lagi, masih bicara bab suf, makna sufuf, makna sof ni. Jadi qala Syekhul Muallif al-Alim al-Alama rahimahullah taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Berkata pengarang kita rahimahullah taala, babu ma jaa fi iqamati shaff. Ini bab yang telah datang ni, bab datangnya pada hadis nak membetulkan shaf, nak membicarakan membetulkan shaf, iaitu barisan lah. Baik. Bagi barisan, bagi berdiri sembahyang, ketahuilah kiranya ya saudaraku, saudara pada agama, bermula membetulkan saf. Yakni apa makna membetulkan saf tu? Jangan buri bengkang bengkok. Jangan buri bengkang bengkok. Akan dia saf. Itu jangan buri bengkang bengkok tu amatlah disuruh oleh syarak. Disuruh syarak akan dia tu. Betul molek saf tu, jangan buri bengkang bengkok tu. Syarak suruh tu. Mana syarak ni ada dua. Satu syarak dipanggil syarak hakiki. Yang satu lagi dipanggil syarak majazi. Iaitu tiap-tiap perintah daripada Allah Ta'ala tu secara mutlak tu putus. Tak ada pilihan. Tak patut dah bagi orang-orang ni tu buat pilihan dia sendiri. Apabila Allah Ta'ala menentu satu-satu hukum tu, maka tu dia panggil tu syarak hakiki. Adapun syarak majazi itu aku hak bagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia panggil syarak majazi. Ada syarak yang dua lah. Betul? Iaitu syarak yang hakiki itu, iaitu Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Syarak majazi itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ada daripada syarak hakiki ataupun syarak majazi itu, betul kasar tu diperintahkan, disuruh oleh syarak. Kita tengok apa hukum dia, wajib ke sunat ke makruh ke, belakang di situ. Bab apa tu? Supaya mencapai sekalian kelebihannya oleh orang-orang yang berdiri sembahyang. Ilah kata syarak suruh bui betul jangan bengkong bekak tu, jangan bengkong bekang tu, supaya mendapat kelebihan orang yang berdiri sembahyang. Ini kait dengan orang yang berdiri sembahyang. Ini sebut atas cara jalan makna jalan hak lazim lah sembahyang tu berdiri. Cuma khilaf ulama di antara qiyam tu dengan sujud tu, rukun tu, antara qiyam rukun juga. Sujud tu, rukun juga, mana yang lebih afdal? Itu khilaf ulama. Setengah ulama kata qiyam itu lebih afdal, dan setengah ulama kata sujud itu lebih afdal. Apa makna qiyam? Qiyam ni membetulkan tulang belakang. Betul di tulang belakang. Itu makna qiyam. Syarat qiyam tu kena betul tulang belakang. Betul. Mana kalau kata kita qiyam tak betul tulang belakang, dia tak panggil qiyam. Rupa bongkok gitu dah, dengan tidak ada usul ataupun bukan asal dia, atau bukan sebab dia tua, tapi qiyam tu tunduk gitu, dia panggil tak cukup syarat qiyam. Sebab syarat qiyam tu membetulkan tulang belakang. Tu syarat dia kan. Lepas tu sujud pun syarat dia. Syarat dia apa dia? Punggung tu kena tinggi daripada kepala. Kalau kita sujud kata sujud sama tinggi punggung kita dengan kepala, tak sah.
Misal kata mana? Sujud sama tinggi atas kepala. Punggung sama tinggi kepala. Bisa sujud mana? Kita pergi sujud tempat tinggi kata. Kaki duduk bawah, kita pergi sujud atas. Misal kata atas tangga. Tangga sikit kita pergi sujud. Mana? Kaki duduk bawah pada tangga. Pergi sujud atas tangga nombor 1. Jadi sama tinggi pala. Sujud tu tak sah. Sebab tak cukup syarat ada. Syarat sujud tu mesti kena tinggi punggung daripada kepala. Tu. Tu khilaf ulama tu. Jadi setengah ulama kata iaitu qiyam tu lebih afdal daripada sujud. Makna qiyam, apa makna afdal ni, iaitu aksar sawab, banyak pahala, lebih pahala. Habis itu. Semayang tu supaya dapat kelebihan bagi tiap-tiap orang yang semayang tu. Orang yang berdiri semayang. Dan tiada dijadikan Allah Ta'ala berselisihan hati di dalam perut seorang ke atas seorang daripada bermusuh-musuh dan berbenci-bencian dan berlain-lainan kehendak dan masing-masing amalan. Tu salah satunya supaya Allah Ta'ala tak jadi dalam perut kita ni. Perut kita ni. Tengok. Dia sebut perut. Berselisihan hati dalam perut. Sebut perut lalu lah. Orang cakap perut busuk, perut busuk. Perut memang busuk. Apa sebut perut? Hati busuk ke perut busuk? Hati busuk tapi sebut perut. Dia panggil majah, sebut tak majah. Cakap pinjaman. Bapa sebut perut lalu sebab hati tu dalam perut. Sebut tepat lalu. Yang dikenaki dengan iaitu hal tu. Apa dia? Ya, perut tu ada hal dia, iaitu mahal bagi hati. Sebut perut lalu. Perut busuk, maknanya hati busuk. Dengan makna apa? Supaya kita tak perut kita ni jadi betul. Bila betul sah. Dan satu lagi tak simpang bermusuhan, tak simpang bercici dalam perut. Tu hikmat dia tu. Dan tidak berlain-lainan kehendak. Bila ada satu benda tu kita muafakah, ada molek. Dan mana? Tak masing-masing amalan, mana mu aku dah. Supaya kita ni tak jadi orang mementingkan diri sendiri. Itu hikmah dia. Maka kenyataan bangkit, terangkan itu ialah daripada umpama hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi. Demikian bunyinya. Ani Nu'man ibni Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastawi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana fa kharaja yawman fara'a rajulan kharijan sadruhu 'anil qaumi fa qala la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Itu hadis dia. Itu hadis dia. Iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Nu'man. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyama ia akan segala saf kami yang terbelakang. Ditariknya ke depan. Hak mana sah ke belakang tu, Nabi tarik ke depan. Ada terlepas ke depan. Hak mana terlepas ke depan tu, dia tarik masuk ke belakang. Dan disamakannya bahu kami, seorang di sebelah kanan dengan sebelah kiri, sama bahu. Tengok Rasulullah SAW. Demikianlah saf kami betul dan lurus sebagai kayu anak panah. Kata hadis riwayat daripada Nu'man. Sah kami ni betul supaya anak panah, betul sungguh. Anak panah kalau belok dia tak pergi. Dia tak pergi cum terus tak sasaran dia. Makna pun tak kena tepat kalau bekok. Begitu juga sah kita ni lah. Kalau bekok sah kita, bekok hati kita. Tak enak satu. Sebab bila-bila macam situlah. Maka sebab diluruskan dan dibetulkan oleh Nabi akan saf kami, dan ambil berat ia Nabi pada meluruskannya saf kerana beberapa hikmatnya seperti yang tersebut di dalam masalah buatuh 13 tadi yang akan datang ini dah. Dan masalah ini satu ilmu bagi kita. Bila sebut kata dalam kitab ni masalah, dia jadi ilmu pada kita. Kita ni bila masalah dia nak lari pada masalah. Jangan lari pada masalah. Saya ingat saya belajar dulu, ada seorang cikgu saya kata jangan lari pada masalah. Sebab masalah kita ni tak habis.
Masalah tak habis. Kalau kita kata kita duduk sini ada masalah, kita hidup sana ada masalah lain pula timbul. Dia tak habis masalah. Larilah mana? Kita lari daripada masalah dunia. Masuk dalam kubur, kena ada masalah kubur pula. Di masalah tak selesai. Jadi lari pada masalah tu bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik kita belajar selesai masalah. Maka daripada belajar cara nak selesai masalah tu kita dapat ilmu. Sebab tu dia dalam kitab-kitab lain masalah tu hazi masalah tu bermakna satu masalah. Apa benda masalah? Masalah ni lah ilmu sebenarnya bagi kita. Bila kita ada satu masalah, kita belajar menghadapi masalah tu, nescaya apabila mari lagi masalah, kita ada ilmu dah nak menghadapi dia. Oh dulu gini berlaku, aku selesai gini. Mudah. Mudah. Tapi kalau ada masalah, kita lagi masalah, di tempat lain kita timbul masalah lain pula. Begitu dalam masalah agama pun gitu. Iaitu ilmu tu ialah masalah. Masalah tu ialah ilmu. Ilmu tu ialah masalah. Masalah tu ialah ilmu. Super baru ni, 2-3 hari baru ni, ada viral. Apa orang sembahyang dulu pun anak. Itu masalah tu. Ilmu tu bagi kita tu. Bila ada perkara gitu, perbahasan ulama lagu mana? Memang hadis tu makbul. Hadis tu makbul. Tapi dia kena tilik ikut cara fuqaha pula. Fuqaha bahas lagu mana? Baik. Di sisi kita, mazhab Imam Syafi'i ada 2 masalah. Satu masalah dipanggil qaul yang asah. Qaul yang asah ada tiap-tiap anak lelaki dia ada khulfah dia. Ada khulfah, kita panggil kul. Baik. Qaul yang asah mengatakan ada najis di sebalik khulfah itu, iaitu najis itu zahir, dia hukum zahir. Dia hukum zahir. Bila dia hukum zahir, kalau kata kita hukum anak kita yang ada khulfah tu, maka batas sembahyang kita kerana kita menanggung najis. Ada pun qaul yang dia panggil qaul yang dipanggil muqabil asah. Ini riwayat mazhab Syafi'i ni. Yang ada kira mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia tak kira. Mazhab Maliki dia kira tu batin. Kalau batin tak apa? Dia kira batin. Apa makna? Najis yang di sebalik khulfah tu dia kira batin sebagaimana najis dalam perut juga. Maknanya di sisi mazhab Maliki tak ada masalah. Tapi tak usah cara mazhab Maliki, cara mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab muktabar majoriti Nusantara. Iaitu qaul yang asahnya ada. Kalau menanggung bayi itu ada khulfah, maka di sebalik khulfah tu dia ada najis. Dia ada kuluk. Maka kalau menanggung batal lah sembahyang kerana kita menanggung najis. Qaul yang dia panggil muqabil asah, bukan dia panggil muqabil asah. Sama, lebih kurang sebanding dia. Sama je dengan asah. Tapi dia panggil muqabil asah. Iaitu dia hukumkan najis di sebalik khulfah itu iaitu najis batin. Sebab tu bab najis ni kena cara juga. Bab najis ni kena cara juga. Saya baca sikit dalam kitab ni. Perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Dia banyak perkara dia. Dan di dalam kitab Sulam Subyan dia sebut perkara yang membatalkan sembahyang yang ke-12. Perkara yang membatalkan sembahyang tu bersentuh dengan najis atau menanggung barang yang berhubung dengan najis. Kita menanggung barang yang berhubung dengan najis. Ada pun budak-budak tu ada diri itu ada najis, bukan dia berhubung dengan najis. Kalau dia berhubung dengan najis mana? Paper dia ada najis. Tu baru dia panggil berhubung dengan najis. Mana najis mana? Najis yang tiada dimaaf pada badannya atau pakaiannya atau tempat semayangnya. Pakaian mana pakaian? Masuk kata pakaian. Mic ni masuk pakaian. Ya tak? Jangan dia bersentuh najis atau menanggung najis barang yang berhubung, atau menanggung barang yang berhubung dengan najis. Yang tiada dimaaf. Barang yang berhubung dengan najis dipanggil barang yang berhubung dengan najis. Tilik tengok. Ni wayar. Wayar tengok. Dipanggil pakaian lah ni. Tapi mic pakaian lah ni dah pakai. Pakaian ni panggil, termasuk pakaian lah ni. Tengok.
Apa mana? Ada tak wayar ni? Ada tak cicak? Tak ada? Tak ada tak apa? Kalau ada dia tak cicak ni, selesai. Kata dia panggil apa? Berhubung dengan najis yang tiada dimaafkan. Waktu AJK tolong cek sama wayar ni. Atas ibu tak apa. Atas pekah tak apa. Atas pekah tak apa. Bukan atas pekah, atas tu, atas M dia tu. Atas M dia tak apa. Sebab M dia tu kalau kita tarik wayar ni AJK mana? M dia tak gerak. Tapi wayar tak gerak ni. Tapi kalau atas wayar ni, walaupun kata kita bergerak, ujung wayar tu panjang dia tak gerak, dia kira berhubung juga. Dia kira berhubung. Tu dia kena cek sama wayar ni. Di wayar ni jangan wayar dia najis. Tak cicak ke apa dah. Atas amplifier tak apa. Tu dia kira asing. Satu pada badan. Sebab ni dia panggil termasuk dalam pakaian. Ni hak mic ni. Kalau kita dukung anak tu, tu min babi aula tak kena kecek tengah-tengah dah. Memang ada hadis riwayat Nabi dukung Hasan, Husain. Anak siapa? Anak Usman, tersilap. Hadis tu makbul, tapi tengok perbahasan ulama. Banyak lagu nak tanggung. Tanggung cucu Nabi ni kecil-kecil dia sunat dah. Husain. Nampak tak? Macam-macam tanggungan ulama. Jadi tak selesai dengan hadis. Kita mesti kena tengok fuqaha punya perbahasan mana. Jadi perbahasan fuqaha sebut dah. Perkara yang ke-12 yang batalkan sembahyang tu bersentuh dengan najis atau menanggung barang yang berhubung dengan najis yang tiada dimaaf pada badannya. Ni dipanggil ni pada badan atau pakaian. Pada badan kita betul. Atau pakaian atau tempat sembahyangnya. Tempat sembahyang satu. Tempat sembahyang kita tak apa. Kita bijak ni, sini dia hukum ni. Kapek ni kadang-kadang dia tak cocok jatuh. Tapi kita bijak tak apa. Tapi syarat jangan bui kalau kaki kita basah. Misal kata kaki kita basah. Kita pergi bijak atas sejadah. Dia melekat tau. Bila kita bergerak, dia bergerak juga. Tu dia panggil kita berhubung. Tu nak jaga. Tapi kalau kaki kita basah, kita bijak, kita akak dia tak bergerak, sekali gerak kaki kita, tu dia tak apa. Dia tak panggil berhubung. Najis bawah tak apa, pijak. Hak ni tak boleh menanggung ni kata. Adapun kalau kita najis di bawah kita tak apa. Kita duduk atas najis tak apa. Hak tak boleh menanggung. Tu jaga kaki tu. Kalau semayang kat rumah tu ambil semayang, pijak sejadah tu, wikri betul. Wikri betul. Jangan kita pijak sejadah, dia melekat lagi. Kita bergerak tu, sejadah tu bergerak. Dipanggil kita sedaging. Tu bawa batas semayang kan. Seperti ia pegang atau tanggung tali. Tali yang berhubung dengan najis. Ni tali berhubung dengan najis. Dan jikalau tali tu panjang beleka-leka. Tali tu panjang beleka-leka pun. Ni panjang beleka-leka. Jika ia bergerak, tiada bergerak. Hujung tali ujung tali tak bergerak. Tak? Gerak sini gerak. Tapi sini tak gerak pun. Dia panggil. Jika ia bergerak, tiada bergerak ujung tali yang berhubung dengan najis itu sekalipun. Jawab dia apa? Niscaya batal sembahyang tu. Tu. Jadi kena jaga sama orang. Itu saya kadang-kadang saya pergi surau, saya tengok juga. Kalau surau-surau tu saya bagi bahasa tengok AJK tak apa nak jembat saya tak pakar. Cuma saya tak sebutlah mana-mana. Tapi kena sebutlah masalah hukum lah. Sebab melibatkan ibadat. Kena sebut. Kadang-kadang saya tak pakar. Tapi insya-Allah surah ni saya yakin. Saya pakar. Atas yang terbaik tak kisah. Sebab apa? Atas raya tu dia panggil kira lain. Dia panggil kira ibu lain tu. Ataupun di dinding tengah-tengah majlis tu dia buat apa? Sambung di dinding lah kan. Makna kalau kata di dinding tu ada tak cicak, tak ada masalah. Dia kira nak di tali tu. Sebab pakai tali tu dipanggil berhubung dengan najis. Habis itu sedikit ilmiah tentang najis. Baik, kita sambung balik. Jadi kata dah, baik. Masalah saf dan hikmah dituntutkan lurusnya saf. Ya saudaraku,
adalah sebab dituntutkan lurus dan betul sah sembahyang itu ialah supaya mana? Tiada Tuhan perselisihkan akan hati orang-orang yang sembahyang tu. Setengahnya dengan setengah. Tu hikmah dia. Sebagaimana kata Tirmizi, fa kharaja yauman fara'a rajulan kharijan sadruhu anil qaumi. Maka keluar Nabi pada satu hari kerana sembahyang berjemaah. Ia pun berdiri hendak sembahyang, hampir ia mengangkatkan takbiratul ihram, maka nampak ia Nabi akan laki-laki badui yang bersama-sama saf ada keluar dadanya, yakni terdiri keluar, lepas ke hadapan sedikit dadanya, dada badui itu daripada saf kaum itu, batu kausan jemaah. Tak? Maka apabila melihat Nabi akan halnya lelaki tadi di depan sikit dari dia, tak? Demikianlah. Lalu bersabda ia, faqala. Nabi pun kata, Nabi kata mana? Nabi kata, la tusawwunna sufufakum. Au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Maka Nabi pun bersabda, apa sabda Nabi? Hai hamba Allah, demi kamu samakan, dan luruhkan saf-saf kamu, atau memperselisih Allah Ta'ala antara muka kamu. Kata Nawawi, bermula makna kalam Nabi memperselisih Allah Ta'ala muka kamu itu ialah disapunya dan dihapusnya dan diubahnya rupanya. Kerana ada Nabi SAW bersabda, ya ja'alallahu ta'ala suratul himar. Artinya apa? Menjadi Allah Ta'ala akan rupanya seorang tu sebagai rupa keldai. Dan kata kira diubahkan sifat-sifatnya, dan bermula yang azharnya, yang zahirnya, wallahu a'lam. Bahawasanya maknanya mana? Dijatuhkan antara kamu bermusuh-musuhan dan berbenci-bencian dan berselisih-lisihan di dalam hati, tiada mahu bersetetangan apa-apa suatu bicara kerana berselisihan pada saf. Itulah menunjukkan perselisihan pada zahir sekalian kamu. Dan berselisihan zahir itu sebab bagi perselisihan batin itu. Perselisihan hak zahir ini sebab bagi perselisihan hati kita ni. Tak boleh nak bersetang sama. Hati ni tak boleh nak bersetang sama. Tak boleh sepakat sama. Besar hikmah sah dia dah. Jadi hadis ni, Nabi kata ni, ya ja'alallahu ta'ala suratahu suratul himar. Pak ni dia sebenarnya hadis ni iaitu yang berkait dengan mendahului iman, atau kita rokok pada imam, sujud pada imam. Ada asal hadis dia macam ni, bunyi hadis dia, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himari aw yaj'al Allahu suratahu surata himari. Dengan mana apa? Adakah tidak orang-orang yang mengangkatkan kepalanya mendahului imam itu merasa takut? Tak merasa takut kan? Dengan mana apa? Tanya. Takut. Takut apa? Bahawa Allah Ta'ala akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala imam atau menjadikan seperti rupa keldai. Ini sebenarnya hadis ni melibatkan apa? Kita ni rokok dan sujud dahulu pada imam. Tapi wak mari juga dalam sah ni. Wak mari juga dalam masalah sah ni. Wak mari dalam sah ni. Dengan makna setengah ulama kata mengubahkan rupa. Kalau kita bersalah-salah sah ni, sah baik-baik ni, dan tak takut kalau Allah Ta'ala menjadikan rupa kita rupa himam. Kepala kita kepala himam. Khilaf ulama. Setengah ulama kata makna hadis tu iaitu menunjuk kata perbuatan tu haram. Perbuatan mendahului imam itu haram. Dengan makna haram tu sengaja. Melainkan terlupa ataupun jahil dengan sebab baru masuk Islam ataupun jauh pada ulama. Ada bulan ni tak jauh ulama kan, tak duduk jauh pada ulama. Fardu ain tu ada semua kelas fardu ain. Melainkan lupa. Cuma lupa, dalam masalah lupa tu lain. Kalau kata kita sengaja dahulu pada imam, maka di situ masalah dia tak batal lagi sembahyang kita. Hanya saja perbuatan haram, dan kita ni diberi pilihan sama ada naik balik ataupun tetap di situ. Tunggu duduk di rokok tu. Jangan bergerak.
Kalau kita bergerak masuk sebelum sampai rukun yang kedua, rukun kedua pula, mana kita tertinggal. Dahulu imam sebelum masuk rukun yang kedua, batal sembahyang kita. Kalau kita rokok dulu dengan sengaja daripada imam. Pak, kita rokok dulu. Imam baru nak rokok. Maka kalau dengan sengaja kita diberi pilihan. Apa pilihan dia? Harus bagi kita sama ada nak naik balik bagi imam rokok baru kita turun balik, ataupun kita tetap di sana, jangan kita tidak sebelum imam turun sempurna rokok dia. Mana kalau kita sengaja dahulu, kalau imam tu dia tak turun rokok lagi, tak sempurna rokok di mana apa, tak selesai lagi tak maknina, kita naik tidak, batal sebenarnya gitu. Itu satu masalah. Masalah kedua, kalau kita tersalah. Apa makna tersalah? Kita jauh daripada imam. Ingatkan imam, takbir nak rokok. Rupa-rupanya tu orang tu makmum lain mari duduk takbir, mari masbuk. Kita ingat ke imam takbir, Allahu akbar, dia mari masuk kita takbir, Allahu akbar. Kita ingat imam takbir. Nak pergi rokok, kita pun rokoklah dulu dengan tersalah, bukan sengaja, dengan tersalah. Nampak? Maka hukum dia tak sehukum macam kita sengaja tadi. Tak sehukum macam kita sengaja tadi. Hukum dia apa? Wajib kita kembali kepada iktidal, kepada qiyam balik. Sekiranya kalau kita tahu. Kalau tahu tak apalah. Kalau kita tahu makna kita tersalah ni, wajib kena kembali. Kalau tak kembali batal sembahyang kita. Yang ketiga, kita terlupa. Kita terlupa. Dia lain tersalah dengan terlupa, masalah lain. Terlupa kita ni makmum. Duk koyak, tahu kena total kat sejuta. Tingkat 54, esok kena sejuta aku ni. Terlupa diri ni makmum. Duk koyak, habis baca Fatihah, kita pun Allahu akbar. Pergi rokok, lupa diri kita makmum. Derah sangat nak kita tengok nombor ekor naik tak. Tak? Misalan. Allahu akbar. Terlupa weh. Diri makmum khabar-khabar. Aku makmum. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Wajib nak naik balik. Kita kalau terlupa. Sunat naik balik dah. Sunat kita naik balik. Sunat saja kita naik balik. Tak serupa tersalah. Kalau salah wajib naik balik kalau tahu dah. Adapun terlupa, sunat kita naik balik mutabah dengan imam. Mana kalau tak naik balik, makruh, tak batal sembahyang. Adapun hak wajib naik balik yang tersalah. Yang sengaja diberi pilihan. Duduk belakang imam. Tak wajib. Tak wajib. Masalah sah tak wajib, hanya sunat aja. Sunat kita naik balik. Kalau tak naik pun tak batal sembahyang kita. Imam sini kita imam dua orang. Ada 3 orang lagi bagi duduk belakang imam. Itu wajib. Duduk belakang tamu-tamu dia. Tak wajib. Tak wajib. Masalah tu bukan wajib itu tak wajib. Hanya dia sunatnya. Sunat kita sah ni. Sah sebab nak betul sah tu. Tapi setengah ulama kata wajib, tapi hak tu kau tu dia panggil syad. Ustaz. Dia sama ada imam ke depan ataupun makmum ke belakang. Sama ada imam ke depan, bila imam ke depan, yang ni boleh masuk. Hak sani dia duduk tak imam ke depan. Yang ni dia belakang, dia masuk. Bersama. Ataupun imam duduk tetap, yang ni duduk dekat imam, naik belakang bersama. Nampak? Tapi tidaklah sampai wajib. Tidak wajib, hanya kelebihan dia afdal tu dah, sunat. Betulkan sah tu. Ada cara sah dah. Tengok keadaan. Kalau kata makmum tu tak naik, imam sedar, imam dah turun.
Imam turun dah. Lepas tu yang duduk ni turun pergi sama dengan ni. Kalau ni kata tak tahu. Dia kena buat praktikal sikit baru nampak kan. Baik, kata Nawawi, bermula makna kalam Nabi itulah tadi tu. Tu. Iaitu bersisih tu makna Allah Ta'ala bersisih hati. Kata Abu Isa, dan pada bab ini daripada Jabir bin Samrah dan Al-Barra dan Jabir bin Abdullah dan Anas dan Abi Hurairah dan Aisyah. Kata Abu Isa bermula hadis Nu'man ni hadis hasan sahih. Hadis ni hasan sahih. Masalah saf dan hukum membetulkan dan meluruskan salat. Dah boleh tanya dah. Tanya hukum ni kan. Baik. Kata Nawawi, dan pada hadis dalam masalah tadi, itulah menunjukkan bahawa saf itu dituntutkan dia membetulkannya. Dituntut banyak, tuntut sunat ke? Tuntut wajib ke tak? Dan melurus dituntut. Kata Abu Isa, dan ada datang riwayat hadis lain iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min tamamis salah iqamatus shaf. Iaitu dah setengah daripada kesempurnaan sembahyang itu ialah membetulkan saf sembahyang. Yakni jangan diberi bengkak-bengkok. Setengah daripada kesempurnaan. Bukan makna setengah daripada perkara yang sah. Makna sempurna. Makna kalau tadi kita tak naik, tak sempurna sembahyang. Apa makna tak sempurna? Makna tak dapat fadilah jemaah. Batal tak? Tak batal. Mana? Baik. Dan kata Abu Isa lagi, dan telah diriwayat orang daripada Umar bin Khattab bahawasanya adalah ia mewakilkan dan menjadikan beberapa orang menjaga, membetulkan saf sembahyang. Maka tiadalah ia Umar mengangkat takbiratul ihram pada masa ia menjadi imam sembahyang itu, melainkan kemudian pada dikhabarkan orang kepadanya, makna hak diwakil itu, bahawasanya segala saf sembahyang itu telah sama rata dan betul lurus. Malik itu, Malik surah ni wakil orang yang jaga saf, kan jaga saf. Berapa saf? Ada 4 saf. Seorang satu saf. Seorang tu jaga. Seorang tu bela. Betul, jaga saf. Ni sunnah ni panggil sunnah mustanbatah, dia panggil. Sunnah yang diistinbatkan daripada perbuatan Umar. Nabi kata dah, alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tetaplah, lazimlah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin, makna para sahabat aku, al-mahdiyyin yang diberi petunjuk. Bila tu? Min ba'di, selepas wafat tu. Ni sunnah Umar. Umar masa dia jadi khalifah, dia wakil. Siap wakil? Wakil. Inilah lagu hati ke dia untuk jaga sah. Jaga sah. Mana Umar masa zaman dia wakil selagi hak tukang hak dia wakil jaga sah, dia tak kata sama dah. Dia tak akan takbir. Dia tak takbir. Tengok. Nak menunjuk kata besar. Kerja besar sah ni. Sebab dia jadi punca berselisihnya hati kita. Lagi tak betul sah, lagi tu hati kita tak betul. Tu dia panggil az-zahiru yadullu 'ala al-batin. Zahir tu menunjuk pada batin. Kalau zahir tu baik-baik, yalah. Hati tu baik-baik lah. Mana tak boleh nak bersatu. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman bahawasanya keduanya, yakni Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman, menjaga dan mengamati akan betul dan lurus sah sembahyang tu, dan berkata keduanya, yakni Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman tu, istawu, artinya apa? Sama-sama berdiri betul dan lurus sah kamu. Dan adalah Sayyidina Ali berkata taqaddama ya fulan wa ta'akhkhara ya fulan. Ni artinya mu mari depan sikit, mu mari belakang sikit. Tu makna dia. Sayyidina Ali pun begitu juga perbuatan sahabat, bukan Nabi saja. Sahabat pun begitu juga. Bahkan Umar tu wakil suruh jaga sah. Boleh pakat lagu tu. Pakatlah. Mesyuarat belakang jemaah. Siapa? Hari ni siapa? Zuhur lagi siapa nak jaga sah? Saya ambil. Sunnah ni mustamatah ni. Fadilah banyak ni. Ada. Kita jangan kira sembahyang kita je. Tak. Kita kena kira tu semua ibadat, semua disyaratkan tu.
Kita kira nak semayang je. Atau masalah sah ni tak pun nak jaga. Tak? Tak jadi ni. Masalah sah dan ulama yang berkata wajib membetulkan. Kata Qastalani dan telah mengambil dalil oleh Ibnu Hazm bagi mengatakan wajib menyamakan dan meluruskan sah semayang tu. Itu Ibnu Hazm. Ulama dulu lah, tak masalah. Dia kebanyakan kalau daripada pendapat-pendapat yang firqah baru ni bagi kaum muda kaum Wahabi, dia banyak ambil pendapat kaum Ibnu Hazm ni lah. Iaitu kaum yang dipanggil yang ulama yang ghairu mu'tabarin, yang tidak diiktibarkan. Tapi adalah ulama salah dulu mengatakan wajib. Siapa setara tu? Tak habis lagi tu. Apa tu? Ibnu Hazm ni dia mengatakan wajib menyamakan dan meluruskan sah sembahyang tu dengan sebab janji tidak baik dan bala seperti yang tersebut dalam hadis pada masalah 213 tadi. Kerana apa? Maksudnya menghendaki maksud hadis itu akan ubahnya. Ubah rupa tu. Jadi rupa keldai tu. Ataupun sifat dia. Dia khilaf ulama. Setengah ulama kata ubah jadi kepala badan manusia. Badan manusia. Setengah ulama kata tak. Ubah betul. Seekor jadi keledai semua iman. Hakikat. Tak pelik. Pada adat tak pelik. Pada adat dia mustahil. Pada akal tak pelik. Pada akhirat Allah Ta'ala sebut dah esok-esok dah. Allah Ta'ala sebut dah esok. Allah Ta'ala kuasa atas tiap sesuatu benda yang harum tu. Dia panggil jaiz akal tu. Allah Ta'ala mengubahkan kita. Ni pun Allah Ta'ala kuasa mengubah. Yang Allah Ta'ala sebut. Al-yawma ay yawmal qiyamah nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat esok, nakhtimu ala afwahihim, kami patrikan segala mulut-mulut manusia tu. Bila ni boleh cakap popang, ikut sedap nak cakap. Lepas tu nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan berkata-katalah akan kami oleh segala tangan-tangan mereka. Tangan esok cakap. Mata sebut tadi kan? Tangan esok dia cakap. Jangan dah. Jadi Allah Ta'ala kuasa di hari kiamat je ke nak menjadikan tangan tu cakap? Tak. Lain ni pun dia kuasa nak minta tangan cakap. Betul lain ni kalau fitnah apa tak ada dah. Orang bercakap. Orang. Hai. Seolah-olah tangan dia bercakap lagi. WhatsApp, Facebook. Secara majah gitu dia nak. Tak seolah cakap dah. Sebab apa kat ni? Mu jaga mulut mu. Pasal kawan tu tak cakap, kawan tu typo. Tapi dia apa? Dia kata, mulut mu sedap cakap. Mulut mu padah. Dia tarik je. Tapi seolah-olah mulut pun dah. Dia tak ayat mu tarik molek sikit. Dah dia kata tak. Mulut mu sebut molek sikit. Kata. Kalau tengok mesej cakap dia kata mulut mu molek sikit. Walah dia tarik je. Tapi disebut mulut lalu dah walah. Tak pakai kata mu tarik mesej molek sikit. Tak cakap gini. Betul tak? Waliknya mulut mu pada dia tarik mesej. Berlaku dah. Itu secara majaz. Secara majaz ni, pinjaman, ya tak? Hak hakikinya Allah Ta'ala kuasa juga. Ada, kuasa juga. Sebab tu ditubik satu hukum pula ulama kata, kalau berlaku perkara hak nadir ni, hak jarang ni, hak panggil mustahil adat ni. Kalau berlaku pun ada hukum dia. Misal kata orang tu tangan dia boleh bercakap. Duduk dalam semayang tangan dia popek bercakap. Mulut ni buat dia, tangan mulut di tangan bercakap popek. Oh derah lah sikit aku lapor asyik di tangan mulut cakap. Apa hukum semayang dia? Ulama kata, apa hukum semayang? Batal juga ulama kata. Semayang batal. Sebab apa? Dia ambil hukum an-nadirul wujudu kal ada. Hukum dia benda hak nadir itu berlaku tu ada dia, hukum tak ada juga. Kalau berlaku batal semayang. Jadi Allah Ta'ala kuasa di akhirat. Allah Ta'ala menjadikan mulut tangan berkata-kata. Allah Ta'ala kuasa juga menjadikan lemi
Lah ni pula tak ada kuasa tangan cakap. Dah. Dalil ni tengok lah ni. Ngupat apa? Tak akan dah. Cakap tak akan telefon. Pakai taik je. Dah. Seolah-olah, seolah-olah tangan dah bercakap dah. Nah, zaman lah ni. Dan begitu juga Allah Ta'ala kuasa menjadikan esok seseorang tu ubah wajah dia tu jadi kepala imam. Dah. Ya, sekarang pun Allah kuasa. Kuasa dah. Tapi dalam masalah hadis tadi, iaitu dalam masalah yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, iaitu dalam masalah mengangkatkan kepala sebelum kepala imam. Dengan mana apa? Rokok dah. Imam tak iktidak, diiktidak lagi. Ini perkara yang meluputkan fadilat jemaah ni. Sebab tu kita ni bila jadi makmum, ada hak aula sekali, hak afdal sekali, hak molek sekali kita nak rokok masih gila kalau imam rokok. Dia sebab apa setengah-setengah imam ni dia mulut gerak dulu. Allahu Akbar. Pergerakan dia lama. Nampak tak? Sebab tu kalau sebut-sebut dalam kitab fiqh, imam ni dia nak gerak dulu sikit. Baru dia intiqalah. Nampak tak? Dia nak gerak dulu sikit baru dia takbir intiqalah. Kalau dia Allahu Akbar, dia gerak lambat. Allahu Akbar tidak. Makmum laju sungguh, makmum ikut suara. Sebab itulah yang paling baik sekali kita nak rokok, nak sujud, nak qiyam, biar selesai habis dulu. Allahu Akbar. Imam selesai dulu kata kalau dia rokok Allahu Akbar, dia sempurna dah tamat ninah dia, baru kita Allahu Akbar. Dia iktidah, sami Allahu liman hamidah. Jangan dalam dia sami Allahu liman hamidah, kita pun sama-sama. Nak sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah. Itu. Tu lebih lebih afdal, lebih aulad. Bagi selesai dulu imam tu. Banyak saya tengok. Banyak gitu. Perasan hak semayang belah-belah kita. Pegawai biasa juga tu. Waktu tu imam juga. Tai-tai dia tak kerja tu. Dia tak khidmat tu. Dia jadi makmum. Imam tu naik. Dua kali cam. Kadang tu sujud pertama beres. Duduk antara sujud beres. Sujud yang kedua tu dulu semua daripada imam. Lepas tu jadi imam ni nak jaga juga makmum dah. Moleknya imam ni bergerak dulu sikit baru istiqalah. Supaya apa? Supaya makmum tu tak mendahului kita. Nyanyi makmum dah. Nyanyi makmum kalau kita takbir Allahu Akbar, kita gerak pelan. Makmum dia ikut suara. Dia berat lalu. Dua je, sama ada dia lajak sikit pada kita, lebih kurang 2 second, 5 second, ataupun dia sama naiknya kita. Itu semua perkara meluputkan fadilat jemaah. Dia panggil kerja kita sia-sia. Tak ada untung langsung kerja. Mereka tak ada untung langsung dia panggil. Bahkan rugi pula. Makan modal pula dia panggil. Ada ke nak mereka makan modal? Tak boh. Nak untung banyak sama tak? Nak untung banyak buat awak ikut tertib dia sembahyang dah. Sebab tu dia kata dah, muru auladukum bis-salah li-sab'i. Perintahkan anak-anak kamu dengan mengerjakan sembahyang bagi yang genap umur 7 tahun. Solah yang dimaksudkan sini mana tu? Adakah kada mana alimus subya? Setengah hadis lagi sebut kata alimus subya. Mana ajarkan anak kamu, anak-anak tu sembahyang. Setengah hadis lagi sebut, satu riwayat kata muru auladukum, perintahkan anak kamu, makna menyuruh, suruh anakmu buat sembahyang. Jadi faham, satu hadis lagi sebut alimus subya. Ajarkan. Mana sembahyang yang dimasukkan sini sembahyang lagu mana? Mana suruh gitu je. Dia sembahyang, dia masuk bilik. Suruh kita. Sembahyang yang dikhendaki di sini iaitu al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Lafaz sembahyang tu bila Nabi itlaqkan dengan as-salah, iaitu yang dikenakan dengan as-salah itu berpindah makna dia sembahyang yang sempurna. Sembahyang yang sempurna apa dia sembahyang sempurna? Kalau sebut dalam kitab tafsir Jalalain, ketika dia mensyarahkan mentafsirkan makna
Aqimus solah dengan mana ayat apa? Aqimus solah, diri olehmu akan sembahyang ayat tu bihuquqiha. Kamu datangkan hak-hak sembahyang tu. Apa dia hak sembahyang tu? Min arkannya wa syurutiha. Daripada rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Maknanya kita suruh anak kita sembahyang bukan semata-mata kena suruh yang sempurna, sembahyang sempurna. Apa? Kita kena ajar anak-anak kita rukun-rukun sembahyang dan syarat-syarat sembahyang. Kalau nak bawa mari jemaah, kena royak ajar bab jemaah. Sebab tu setengah ulama kata tak saya kira kita bawa anak yang bawah pada umur 7 tahun mari ke masjid. Tak saya kira yang belum mumayyiz. Sebab apa? Yang belum mumayyiz sembahyang dia tak sah. Anak yang mumayyiz sembahyang sah, maka hak tu pak molek kita bawa mari masjid, ajarkan dia. Ajar dia cara duduk sah. Kalau dia mari duduk sah depan, kata ada belum qamat lagi, suruh dia duduk belakang, bagi orang yang afdal, orang tua afdal depan, bagi. Kerana ada riwayat kan, liyalini ulu ahlam minkum wan nuha. Iringi selepas pada aku ni daripada kamu ulul ahlam. Makna ulul ahlam itu yang orang sudah akhir balik. Wan nuha, dengan mana orang yang pakai-pakai, yang habis-habis Quran. Supaya apa? Dia yang menjagakan iman, lupa salah apa. Kalau iman berbatal maya ke iman nak tubik, dia boleh ganti naik. Dan kalau budak duduk depan, boleh. Boleh budak nak depan. Tapi syarat dia apa? Syarat dia setelah iqamah di diri, tu lagi tak ada hak kita nak tarik dia lah. Tapi sebelum tu aja. Awal kalau mu mari masjid pun tengok, kalau mu duduk depan, mana apa? Kalau ada orang tua lagi, bagi ke dia dulu. Afdal. Kita takdimkan yang afdal di atas afdal. Budak-budak mari tu afdal tau. Tapi orang dewasa ulul ahlam wan nuha tu lebih afdal pada budak-budak mumayyiz. Takdimkan dia, depankan dia dulu. Tu macam jemaah. Macam-macam jemaah kita ni masjid tak muat dah. Mana jangan bawa sangatlah anak-anak yang tak mumayyiz lagi tu muat masuk dalam saf. Jadi apa? Meluputkan fadilat jemaah. Tak? Bawa masuk dalam saf. Orang yang nak sembahyang betul-betul nak sembahyang dah tak boleh nak masuk. Sebab ada budak kecil sini. Tak? Bukan tak boleh bawa, syarat galak, tapi tengok keadaan jugalah, kena tengok keadaan. Kan? Kalau kata masjid lain ni tak muat lah sama, dah lah tempat kita berbilang tu khilaf ulama dah tu. Kan? Dah. Syarat jemaah tu salah satu syarat jemaah. Syarat dia satu pekan tu jangan berbilang jemaah. Misal kata cukar ni pekan ni bagi satu pekan. Jangan berbilang jemaah, salah satu syarat dia. Dah berbilang lah ni. Tu satu masalah dah. Lepas tu kita bawa anak-anak kecil 3-4 tahun yang belum mumayyiz, mana apa dia semayang dia tak sah lagi, dan syarat pun tak tuntut lagi ajar dia. Yang syarat tutup iaitu yang sudah mumayyiz 7 tahun. Tu boleh bawa dia semayang dia pun sah, bawa dia tak apa. Sekiranya sah ada ruang, tak apa dia masuk depan. Maksudnya dia kalau sah tu penuh sangat, orang-orang tua lagi ada hak afdal lagi masuk sah depan ni, biar dia belakang, masukkan yang afdal dulu. Nampak tak? Habis itu dah. Tetapi sabda Nabi pada hadis yang lain mengatakan, fa inna taswiyatus sufufi min tamamis salah. Jadi kata Ibnu Hazm, riwayat wajib sebab ada apa? Sebab ada janji itu. Janji tidak baik itu. Apa janji tidak baik? Bala seperti yang tersebut dalam hadis tadi, iaitu apa? Nak ubah wajah tu kan. Sebab tu dia kata wajib tu. Tapi hadis tu sebenarnya menceritakan tentang mendahului imam. Jadi dalam hadis lain Nabi sebut. Tetapi sabda Nabi pada hadis yang lain mengatakan fa inna taswiyatus sufufi min tamamis salah. Artinya maka bahawasanya menyamakan sah dan membetulkan dia sah tu ialah daripada ini setengah daripada kesempurnaan sembahyang. Ini hadis ni memalingkan maksud hadis di dalam masalah 213 hadis. Hadis yang kata nak ubah muka tu dah. Ada janji yang tak baik tu. Memalingkan maksud hadis tu. Hadis dia tak dia.
Dengan mana apa? Hak Nabi buat mari ni, hadis ni. Yang ni apa? Yang riwayat lain ni yang sebut fa inna taswiyatus sufufi. Ada min tamamis solah ni. Iaitu hadis ni memalingkan maksud hadis tadi. Kepada mana? Kepada sunat juga. Sunat juga. Iaitu apa? Meluruskan, membetulkan suatu sunat juga. Tu. Di sisi apa tu? Dan ialah mazhab Syafi'i, dan Abi Hanifah dan Malik. Imam Malik. Dipanggil ittifaq ulama ni, ittifaq dah. Ittifaq sepakat ulama mengatakan meluruskan sah tu, membetulkan tu sunnah. Tapi bukan sunnah pun ada ulama mengatakan wajib. Iaitu Ibn Hazm, dan bermula janji bala tu, wa'id tu dipanggil wa'id, janji bala tu. Dalam hadis itu ialah kerana mengeraskan dan menyuruhkan dengan kuatnya, nak kerah sangat, nak tekan sangat. Supaya tengoklah rumah sampai wakil orang. Nah. Ya. Orang masuk main ada. Haram kalau kita tak takbir lagi. Takbir dulu dah. Kalau kita tak takbir lagi, kita tak masuk dalam semayang lagi. Maknanya kita kira dengan dua orang. Kita kena masuk dalam semayang, takbir. Allahu Akbar. Cukup sekadar setuh je, bukan suruh tepuk. Setuh baru dia isyarat. Tak setuh tak apa dah. Tak setuh tak apa dah. Bukan masalah dia dengar. Kalau dia kata dia tak dengar pun, kita dapat dah fadilah dengar. Nampak tak? Sebab apa? Imam tak wajib niat imam. Pas sudah dia tak niat imam pun sah. Kita makmum nak ikut dia, wajib kena niat. Wajib tu berbeza. Berbeza mana? Kalau dalam masalah Jumaat, wajib kita kena niat makmum dalam takbir lagi. Adapun berbeza dengan sembahyang Jumaat lain pada Jumaat, tak apa kita nak niat mana-mana pun. Sama ada nak niat di iftitah ke ataupun sebelum rokok ke, tapi yang tamam, yang sempurnanya kita niat dalam takbir juga. Tu sempurna. Tapi bukan syarat sah. Adapun Jumaat tu syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat, salah satu syaratnya tu kena niat makmum imam dalam takbir. Sebab apa? Sebab jemaah ni disyaratkan berjemaah. Adapun sembahyang lain tak disyaratkan berjemaah. Sembahyang seorang pun sah, isyak. Khilaf ulama pula tu. Setengah ulama kata fardu ain, setengah ulama kata fardu kifayah. Setengah ulama kata sunat muakkad. Di sisi kita mazhab Syafi'i, ya, khilaf tu, tiga tu. Cuma yang utamanya fardu kifayah. Tu. Mana pada kifayah mana? Kalau ada 2-3 orang buat, orang lain tak payah. Tu je lah. Tu pada kifayah. Mana kalau tak ada, orang lain jadi susah payah juga lah. Susah payah dan dosa juga. Fardu kifayah tu mana? Tiap-tiap waktu tu. Tiap-tiap waktu kena ada tu. Bukan kata satu waktu je. Tiap-tiap waktu, 5 waktu tu kena ada. Paling kurang 2 orang. Paling kurang. Setengah kawan kata tak lepas 2 orang, 3 orang. Nampak? Sebab nak kata jemaah, nak jemaah, jemaah ni kena 3. Lebih ada 2. 2 ni tak panggil jamak lagi, dia panggil tasniah. Jamak ni ialah daripada 3. Sebab tu hadis Nabi sebut kullu bid'atin dalalah. Kullu ni makna jamak. Jamak, ni mana apa jamak? Mana paling kurang jamak tu 3. Ni mana kullu bid'atin dalalah. Kullu dengan makna jamak ataupun majmuk. Satu makna jami'. Dengan makna jami' mana lebih paling kurang 3. Mana kalau kata 100 tu bid'ah, paling kurang 3. Mana apa? 97 lagi, tidak bid'ah. 3 je bid'ahnya. Dah. 97 tak bid'ah.
Dah. Bukan semua Nabi kata kullu tu dengan makna apa? Kalau kata kullu tu 100, sekian ni makna 100, 100 tidak tak. Dah. Sebab makna jami' ni paling kurang dia 3 makna dia. 3. Paling kurang tu mana dipanggil jami' Dah. Jadi jadi yang zahirnya 2 lepas dah. 2 orang. Dah. 2 orang lepas dah. Tapi nak sedap sikit keluar pada khilaf ulama. Ni buat 3 orang lah. Supaya menepati dengan lorak tu lagi. Dah jemaah tu iaitu budak ni katakan jemaah tu jamak tu makna paling kurang 3. Sebab ada hadis Nabi kata tu. Tidak ada dalam satu kampung tu ada yang tak mendirikan sembahyang jemaah, 3 orang tak mendirikan sembahyang jemaah, maka kampung tu akan dihuru-harakan oleh syaitan. Dihuru-harakan oleh syaitan kampung tu. Mana satu qaryah tu tak buat jemaah, tak mendirikan syiar agama, 3 orang tak bangun mendirikan, maka kampung tu dihuru-harakan oleh syaitan. Syaitan daripada manusia ke, ataupun daripada bangsa jin ke, huru-hara habis. Macam Allah habis kampung tu dah kalau tak buat jemaah. Kena berdiri jemaah tu dah. Baik. Habis itu babu majaa. Jadi Jumaat gitu dah. Jumaat saya sambung lagi sikit lagi dah. Jumaat ni tak dapat tidak. Bagi orang mustatim ke, bagi orang bermukim ke, mesti kena niat di dalam takbiratul ihram. Kerana syarat Jumaat itu berjamaah 40 orang yang mustatim lagi mukammil. Apa makna mukammil? Dia tu bukan apa dia lagi? Bukan ummi. Fatihah dia sah. Sah Fatihah dia. Tak qari pun tak apa. Sebab makna qari di sisi fiqh bukan makna qari macam di sisi ulama qira. Makna qari di sisi ulama fiqh tu bukan makna qari di sisi ulama qura. Ulama apa? Dia panggil taranum, bukan? Kita faham kata kalau qari tu mesti kena sempurnalah huruf makhraj tu sebagaimana ulama taranum, ulama qura tak. Mana sah pada hak diri dia. Sah pada hak diri dia. Tu khilaf ulama pula. Setengah ulama kata tak sah kita ikut imam yang ummi. Ummi tu dia berbagai rupa. Kadang-kadang ada orang setengah tu dia tak boleh nak sebut ra. Dia tak boleh nak sebut ra. Orang kata sira, dia tak sira. Duk sira. Sira. Dia gitu. Setengah lagi dia tak boleh nak sebut apa? Nak sebut apa? Sad tu sad. Ihdinas. Dia nak sebut ihdinas dengan sin. Jangan mudah faraqah. Yang mudah-mudah tu sah belaka tu. Sebab memang asal kalimah sirat tu daripada sin. Sirat ni makna at-turuq jalan. Nampak tak? Jalan. Jadi itu apa dia panggil kira apa? Baca dengan sad. Tapi asal kalimah sirat dengan sin. Mana kalau ada orang baca ihdinas dengan sin, sah. Sah pada mereka sah. Jangan mudah muaraqah. Kalau baca dengan ihdinas sirat, itu ada qiraah dah dia panggil. Tu qari makna di sini ulama fiqh ni makna sah bacaan tu walaupun tak berlagu. Tapi sah dia panggil. Adapun kalau qari di sisi ulama tajwid, lain pula tu. Habis. Jadi nak hak mukamil tu 40 orang tu mana sah bacaan dia. Sebab tu dah wajib kena niat dalam takbir. Kena niat dalam takbir. Kalau kata tak niat dalam takbir, tak sah lah Jumaat dia. Lepas tu bila tak sah Jumaat, wajib dia kena i'adah ulang dengan zuhur. Wajib kena ulang dengan zuhur. Tahu masalah ni kan? Maknanya makmuman tu sebelum ra akbar tu. Daripada alif Allah sebelum ra kena ada dah makmuman ataupun aku jemaah payah-payah sangat kena adil lintasan hati dah dalam Allahu akbar tu, kena ada dah aku jemaah aku makmuman. Kalau kata Allahu akbar selesai dah Allahu akbar duk iftitah baru aku berjemaah aku tak sah dah Jumaat dia tu tak sah dah.
Bukan kata tak sempurna, tak sah dah. Sebab syarat berjemaah kena niat makmuman imaman dalam takbiratul ihram. Salah satu daripada syarat sah Jumaat dia panggil habis itu. Babu maja ni bab lain bab ni. Padahal bab lain. Babu maja liyal ini minkum ulul ahlam wan nuha. Bab yang telah datang ia pada hadis Nabi sabdanya, hendaklah mengiringi aku daripada sekalian kamu oleh orang-orang yang baligh dan ahli akal. Hak culik pandang. Ni nak cara bab ni pula susah pula dah. Padang apa berhenti tu. Jemur buat banyak-banyak jemur buat kan. Sikit-sikit lah. Wallahu a'lam bis-shawa'i alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika